Cikgu buka skrin ya. Okay. Share screen. Okay. Share Windows. Oh, di sini. Okay. Cikgu harap dah keluar dah. Dah. Okay, nice. Sekarang, kata pemberi itu adalah penggunaan... Ambil buku nota ke cikgu? Tak perlu. Sebab kita nak buat kuis lepas ni kata pemberi antara tata bahasa yang susah lah, antara tata bahasa yang agak susah bagi cikgu. Tak perlu. Kata pemberi. Okay. Alright. Kata pemberi ada dua. Yang pertama adalah penggunaan adalah. L-A-H lah, adalah. Dan yang kedua pula adalah penggunaan ialah. I-E-A-L-A-H lah, ialah. Okey, ada dua gig tu je sebenarnya. Kata pemberi. Ya, ada cikgu. Tahu, 2 gig tu je. Oh, Ingat kan, cikgu dah pernah ajar dulu, tapi rasanya waktu cikgu ajar tu cikgu guna cara yang salah. Cikgu ajar menggunakan cara yang salah. Senang cikgu ada salah dengan ialah. Okey, sekejap kan. Cikgu rasa cikgu dah pernah buat nota untuk benda ni. Cikgu check dah. Kata pemberi. Terhanya ini dia. Yang ni yang salah. Sekejap maaf. Oh, bukan yang ni. Cikgu letak kat nota tahun 2 rasanya. Kata pemberi. Ini dia. Okey. Kalau kau tengok ni ada nampak susah sikit lah. Sebelum salin cikgu mau terangkan 5-10 minit sekejap. Okay. Di sini. Alright. Kemudian kita tengok depan. Banyak yang perkataan cikgu. Pening saya. Tunggu sekejap. Jadi macam yang kita belajar tadi ada 2 sahaja sebenarnya. Satu adalah. Kalau kamu nampak ni. Ni adalah. Oops. Apa hal ni kena tahu? Adalah. Aisyah, internet kita ya. Okey. Yang pertama adalah. Contoh ayat. Tuduhan itu adalah palsu. Ni bawah ni. Tujuan membaca adalah untuk menambahkan ilmu. Jadi adalah ini dia digunakan sebelum kata adjektif, kata sendi. Kita orang sik faham lah macam kompleks. Tapi tak apa, ada cara yang lebih senang. Kita belajar ialah sahaja. Ialah di bawah tu. Kata pemberi ialah. Nyata ialah. I-A-I-A-L-A-H lah. Ialah. Kata pemberi digunakan sebelum kata nama. Kata nama tu semua nama yang kamu tahulah. Contohnya sahabat-sahabat kamu, Wais ke, Naufal, Akram, Aisyah. Tu nama orang tu kita gunakan ialah. Pemenangnya ialah Awang Najmi. Contoh. Pemenang kepada pertandingan mendapat markah tertinggi adalah Aufa Sofia contohnya. Jadi selepas kalau kita nak sebut nama, kalau kita nak sebut kata nama, kita akan gunakan ialah. Selain daripada nama, kita gunakan adalah. Yajak sebenarnya. Ataupun secara lebih senangnya adalah ni digunakan untuk adjektif, contohnya sifat. Kereta itu adalah sangat rendah. Bangunan itu adalah tinggi. Tapi orang saya dah guna perkataannya. Bangunan itu tinggi. Straight kan kita guna. Bangunan itu tinggi. Tapi kita akan nampak contohnya di bawah ni. Tuduhan itu adalah palsu. Tuduhan tahu sih tuduhan maksudnya apa? Tuduhan tu maksudnya suatu... Tuduhan lah. Tuduhan lah. Satu nyanya pada sesuatu. Tapi si tahu lah. Nyanya pada saksi bukan lah. Belum ada bukti. Jadi tuduhan kadang-kadang ada orang jahat dia bagi tahu polis. Bang, abang polis. Kamu tahu tak? Dia ni Contoh kita ambil nama kita ambil contoh nama Raihan. Dia ada seorang ni dia tak suka dengan Raihan, dia bagi tahu abang polis.
Abang polis. Raihan, dia curi telefon orang. Tapi sebenarnya benda tu adalah perkara yang palsu. Perkara yang dia menipu. Jadi tuduhan itu adalah palsu. Sifat tuduhan itu, adjektif kepada tuduhan ni adalah palsu. Sebab ia lainnya guna adalah. Kita tak guna ialah sebab palsu tu bukan nama orang, bukannya kata nama. Sini ajak lah. Cikgu Simok explain banyak sangat, takut pening. Cikgu pun pening. Okey. Jom kita buat kuis, boleh? Jom kita buat kuis. Kata pemeri. Kuisis. Kata pemeri. Sen. Jadi kita pilih ada dua jawapan sama ada adalah dan ialah. Pilih di antara dua itu sahaja, okey? Sekejap cikgu akan pilih mana yang ada senang sikit untuk kamu jawab. Ada yang 25 jawab, tu 35 soalan tu apa hal? Okey, yang ni. 25 pun okey cikgu. Banyak sangat tu. Boleh lah cikgu. Okey lah cikgu, 25 cikgu. Gosan cikgu. Ini ada satu quizzes ni ada 10 soalan, okey? Cikgu akan bagikan link. Pula lah 25 lah cikgu. Kelak kita apa lagi? Akhir kelas boleh? Kita buat sedikit kuis tentang kata pemeri. Cikgu ambil gambar ni. Apa tadi cikgu lekat habis kelas kita buat 100 soalan cikgu. Itu soalan cikgu 100. Okey. Banyak sangat 1 juta. Nak kira 1 sampai 20 pun. Aisyah balik kampung Okey, tak apa Aisyah. Aisyah jangan kalau baju pula cikgu. Aisyah ikut keselesaan Aisyah. Kalau apa panggil, mun dapat masuklah kuis. Kalau cepat kamu tengok saja skrin yang ada di hadapan ni. Okey, cikgu dah bagi link, cuba tekan semua. Raihan dah masuk, Nur Auni, Mursyitah, Aufa. Okey, kita tunggu sahabat yang lain. Ryan, Tasha. Wow, ramainya. Kita tunggu siapa lagi belum masuk. Kita tunggu Iris, kita tunggu Akram, kita tunggu Kisha. Kita tunggu siapa lagi? Kita tunggu Naufal. Kita tunggu Kaki Makars. Untuk ada Like YouTube aku Naufal. Amboi nama. Maggie Carey ni kalau cikgu tak silap Nur Syahrini Imagine. Nur Syahrini ni lah. Nur Syahrini Air Melo, Aisyah Pengawas, Aufa Sofia binti Rudi, nama penuh dia Nur Auni, Raihan, Ryan. Tengok besar nama Ryan. Tasha, Akram 1. Kena Akram suka tulis nombor 1 kat yang punya belakang tau. Akram kat yang tulis 1. Boleh lah cikgu. Boleh je. Nama Akram bah. Yalah, tapi curious lah cikgu tertanya-tanya. Tertanya kenapa dia suka tulis nombor 1 belakang. Kisha Ariana. Okey, Rizkin pun dah masuk. Okey, dalam kiraan ada 10 soalan. Jawab yang terbaik, ada 2 saja pilihan, betul ataupun salah, adalah ataupun ialah. Okey, kita mulakan dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Jawab Bersiaplah untuk menjawab pertanyaan. Soalan yang pertama. Kamu baca betul-betul. Selepas penggunaan adalah ataupun ialah, warna biru tu, kamu kena tahu dia ni nama ke, kata nama ataupun sebaliknya. Kalau kata nama contohnya kuih tradisional. Kalau kuih tradisional adalah nama. Betul lah tu penggunaan. Ada apa ya? 8. Apa kitab yang kira? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laju nak jawab. Elak. Okey, sekarang ni selepas adalah sejenis kuih tradisional. Salah. Jawapannya adalah Betul. adalah. Okey,
Cikgu, kami ada slam. Kami ada yang baru, cikgu. Yang baru. Jadi kuih tradisional nya tengok kat belakang ya. Kadang-kadang kita pening ya. Adakah selepas adalah ni sejenis itu adalah kata nama? Bukan. Tradisional ni sifat adjektif. InsyaAllah kami ya waktu betul lagi. Jadi bilanya berbentuk sifat kita gunakan adalah okey yang ni. Yang kita baru je kita baca tadi. Tuduhan itu kami jawab tu betul dia. ialah palsu. Udah cikgu, udah jawab. Disebabkan palsu itu adjektif, contoh adjektif ni besar kecil, pendek rendah, tinggi rendah, palsu ataupun benar. Itu semua adjektif. Adjektif kita gunakan Cikgu, kami dah ada tema belah. Okey. Baru cikgu. Kami dah ada tema baru. Tema baru. Okey, cikgu nak pada sikit. Satu je yang kamu kena hafal. Kalau ialah selepas ialah tu mesti kata nama. Contohnya nama Uwais, contohnya nama abang kakak kamu, nama sahabat-sahabat kamu, ataupun nama barang. Televisyen, kereta, itu semua nama. Nama barang, nama orang, itu kita gunakan ialah. Jadi palsu ni adakah nama ataupun sifat? Okey, Ryan dan juga Akram boleh pilih salah satu dalam kiraan 5, 4, 3, 2. Okey dah, cantik. Aduh, salah lagi. Palsu ni bukan kata nama. Palsu tu sifat. Jadi kita gunakan adalah. Dan cara paling senang, kamu hafal satu sahaja dalam kepala kamu. Kalau ialah, selepasnya mesti kata nama. Okey, ya ajak. Selepas ialah, selepasnya mesti kata nama. Okey, jom. Kita cuba yang ketiga. Apa yang diberikan oleh pelajar itu? Tempat kosong tidak tepat. Okey, kalau kita guna ialah, selepas tu, selepas perkataan ialah tu mesti kata nama. Adakah tidak tepat tu kata nama? Nama objek, nama barang ataupun nama manusia? Bukan kan? Jadi jawapannya, kita boleh gunakan ialah sebab saya dah kata nama. Tidak tepat bersifat macam palsu tadi dah. Palsu, betul, tinggi, rendah, besar, kecil. Yang sifat-sifat tu kita gunakan adalah. Okay, cikgu, kami dah keluar cikgu. Terkeluar. Alamak. Nak ambil tak? Esok balik tak? Kejap-kejap. And when the star light up my room in sit by myself talking to the moon trying to you. Rizky tulis lirik lagu. Okey, jap ada orang terkeluar. Siapa nama Tek? Oh, Akram belum jawab lagi dalam kiraan 5. Kami terkeluar cikgu, kejap-kejap. 4. Okey, dah jawab dah. Terkeluar. Kita refresh kan Naufal. Tekan link atas tu, tekan enter balik. Okey, ramai betul bagus. Adalah sebab tidak tepat bersifat sifat adjektif. Lawan tepat adalah salah. Betul, salah. Okey, kali terakhir cikgu ingatkan, kalau kamu nak guna ialah, dia mesti nama. Nama makanan ke, nama manusia ke, nama barang, kita guna ialah. Okey? Dah jawab cikgu. Okey, bagus. Kita guna ID baru kah? Kita masuk guna ID baru kah? Oh, ada si nama kami cikgu. Nama Yang kami si jawab ya. Ya, kami ya cikgu. Okey. Keluar tadi. Okey, kami keluarkan ya. Yobi rugi 3 jawapan kita. Sepalah. Nak nama atus ya. Cikgu, kena cikgu keluarkan kami cikgu. Nak desas. Masuk balik. Sorry. Sebab dah sebelum tak kosong, kami ingat kita si dapat satu pun jawapan betul. Okey, pilih betul-betul. Kalau ialah, mesti kata nama. Nama manusia, nama barang, nama objek, nama makanan pun barang juga. Nama objek. Okey. Dah masuk? Dah buang. Masya Allah. Takbir. Ialah mi goreng. Betul ramai betul. Tahniah. Jangan buang cikgu. Buang cikgu. Sebab apa kita pilih ialah sebab mi goreng adalah kata nama sejenis makanan. Kami Okey, tok macam susah nak.
Encik Ahmad tempat kosong guru besar sekolah kebangsaan Taman Cempaka. Jadi guru besar ni kata nama ke apa? Guru besar ni kata nama ke ataupun sifat? Ahmad dah jawab cikgu. Okey, bagus. Kalau guru besar, ianya sejenis jawatan kan? Jawatan juga merupakan kata nama. Sebabnya bukannya guru... Bukan pertanyaan dia kata cikgu. Tahu. Walaupun ada perkataan besar, bukannya bermaksud adjektif Guru besar adalah kata apa panggil. Bila digabung jadi nama lah. Jadi jangan tertipu. Sekolah kebangsaan dalam kiraan 10, Ai? 9, Okey, boleh. 8, Teruskan. 7, I like to sing. I like 5. to sing. Salah. Okey, jawapannya adalah adalah ke jawapannya? Ialah sebab guru besar tu nak kata nama. Yalah. Kata nama ialah. Ialah kata nama. Macam mi goreng tadi. Menara Kuala Lumpur yang terletak di Bukit Nanas. Tempat kosong sangat tinggi. Macam cikgu kata tadi, kalau dia adjektif, kalau dia berbentuk sifat, tinggi, rendah, besar, kecil, jadi kita gunakan apa? Kalau ialah kita gunakan untuk kata nama. Okey? Cikgu, cuba semua betul. Cuba yang ni cuba betul, insya-Allah. Okey. Kejap. Bokok. Habis masuk balik terkeluar lagi. Cikgu bacakan Menara Kuala Lumpur yang terletak di Bukit Nanas, tempat kosong sangat tinggi. Ya. Cikgu, ambil terkeluar. Cikgu dah masuk tak? Oh, keluar. Apa tu Akram? Sekali lagi Akram, sorry cik dengar. Minta maaf. Ya, kena yang ke sebelah nanas ya. Kan yang sebelah nanas lah. Sebelah yang ada nanas. Oh, tempat kosong. Buku idenya. Bukit Nanas. Di Bukit Nanas nama tempat, nama bukit je. Nama bukit dia Bukit Nanas, tempat kosong sangat tinggi. Jadi Akram tengok sangat tinggi tu. Munnya kata nama Akram tulis ialah. Kalau munnya sangat tinggi tu nya berbentuk macam sifat ataupun adjektif, macam besar kecil, tinggi rendah. Betul salah. Nak ya kita gunakan adalah. Okey, dalam kiraan 5 4. Benda sebenarnya. Apa teh? Macam ni cikgu boleh kira cikgu. Selalu mun cikgu Aliana ni siapa? Bunnya. Sebab dia bukan les quiz. Sebab kami guna instructor pace. Maksudnya kami lah yang control mau next question ke previous question lah. Cikgu ayah si pakai les quiz. Akram, kita seorang je belum jawab. Tekan jawapan kita. Jawab. Okey. Kita tunggu dalam 3 2 1. Betul. Cikgu balah. Iyalah cikgu. Ni boleh. Ialah sebab sangat tinggi tuknya sifat kan. Munnya sifat adjektif kita guna adalah. Macam tuduhan itu adalah palsu tadi. Palsu ya bersifat palsu atau benar. Keluar cikgu. Terkeluar lagi. Asyik keluar je kita tu. Okey, siapa ada masuk balik. Basuk je balik. Refresh. Cikgu, boleh keluar tapi kena masih dapat suara cikgu. Kami keluar suara cikgu. Ya Google Meet. Untuk keluar Google Meet memang saya ada suara. Kita keluar quiz saja siapa. Kita keluar quiz saja. Masih lagi dalam Google Meet. Puan Siti, tempat kosong, seorang suri rumah tangga yang bertanggungjawab. InsyaAllah kami jawab betul. Jadi selepas tempat kosong yang awak baca, selepas tempat kosong ya. Seorang suri rumah ya kata nama ataupun adjektif ataupun sifat. Kalau yang ni dia macam satu jawatan tau.
Contoh macam contoh macam soalan tadi yang guru besar tadi, Encik Ahmad ialah guru besar kepada sekolah. Itulah contohnya. Jadi Puan Siti tempat kosong seorang suri rumah. Kalau macam jawatan, nama orang, nama makanan, nama objek, ya itu semua tu kata nama. Jadi kalau kata nama kita gunakan ialah. Kalau sifat kita gunakan adalah. Cikgu kira cikgu kami nanangga kami betul kasi. Okey, dalam kiraan 5 4 3 2 Kami nanangga. 1. Naufal dah jawab tak? Sebab banyak gila Naufal dalam tu. Ada 3 Naufal. Loh, nah. Tapi yang 2. Oh, Okey. itu mana? Jawapannya ialah nice. Saya kami ko cikgu. Ialah Bahasa English kami asyik pokok. English susah kah? Oh. English memanglah bahasa asing. Kena belajar dalam jangka masa yang panjang. Susah cikgu. Proton yang berada di tepi jalan. Soalan yang keberapa tau? Lupa dah cikgu. Soalan yang ke-8. Proton yang berada di tepi jalan. Proton yang apa proton? Kereta kan? Kereta. Proton yang berada di tepi jalan itu tempat kosong. Kereta proton saga. Macam biasa, kalau dia kata nama, nama objek, nama barang, nama manusia, kita gunakan ialah. Kalau adalah, kita gunakan ke sifat. Macam Menara Kuala Lumpur tu adalah tinggi. Tinggi ya sifat. Guna adalah. Okey, kita tunggu. Apa ya poreta? Saga. Poreta saga apa ya? Kereta. Okey. Aduh, Naufal tu. Asyik terkeluar je. Naufal 3 bintang tu kita buang. Poreta saga. Okey. Kereta proton saga, adakah ianya kata nama ataupun sifat? Okey, dalam kiraan 5 4 3 2 kita tunggu Mursyitah sekejap 2 1 Benang. Tekan Mursyitah. Cepat. Oh, nyata keluar kah? Tepat salah cikgu. End question, okey? Jom kita tengok jawapan. Oh, ya macam bunyi salah je ya. Jawapannya ialah. Kenapa ramai sebut adalah? Salah sebab kereta proton saga merupakan nama. Kereta itu sendiri adalah kata nama sebuah objek. Ini kereta. Nya nama. Bukannya sifat macam tinggi rendah, besar kecil, kacak huduh dan sebagainya. Jadi kata kereta tu nama macam buku, pensel, kertas, memadam semuanya nama. Nama objek, nama manusia dan sebagainya. Okey, nombor 9. Ramai yang salah tadi, kamu terlupa. Okey, pilih. Tok susah Nyatok saya perlu jawab lah Tok. Siapa lah, tekan je lah. Pilih ayat yang betul. Jadi kamu baca semua. Kalau A tu, tujuan program ini adalah membantu murid-murid Linus. Yang B, tujuan program ini ialah untuk, kamu baca yang ialah untuk itu sahaja. Ialah untuk, adalah untuk, ialah membantu. Okey. Penggunaan ialah dia ada satu sahaja. Selepas ialah dia mesti kata nama kan, yang cikgu dah ulang-ulang kata nama. Tapi penggunaan adalah selepas perkataan adalah tu dia mesti ada perkataan sifat. Contohnya besar. Bangunan itu adalah sangat tinggi. Contohnya sangat tinggi. Tapi yang kedua, penggunaan adalah tu bila ada kata sendi, kata sendinya macam untuk, apa lagi kata sendi, cikgu pun dah lupa dah kata sendi. Lalu kata sendi, ya Allah lupa lah pula. Banyak kata sendi. Kata sendi ni
Yalah, ada ramai yang belum jawab yang lain. Kata sendi tu macam di, dari, ke, kepada, dengan, hingga, pada. Okey? Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Siapa belum jawab? Mursyitah. Maksudnya terkeluar lah. Internetnya ada problem. Okey? Problem. Okey, soalan terakhir. Jawapannya apa? Tengok sikit jawapan. Jawapannya C. C yang berbunyi tujuan program ini adalah untuk. Jadi kalau guna adalah untuk ni maksudnya untuk itu kata sendi. Jadi kata sendi tak boleh guna kepada adalah sahaja. Tapi jangan risau, rasa macam banyaknya dia kena hafal tau. Yang penting kamu hafal penggunaan ialah selepas tu mesti kata nama itu sahaja. Okey, pilih ayat yang salah. Pilih yang salah jangan pilih yang betul. Pilih yang salah. Pilih yang salah. Cikgu, kami dah tekan. Dah tekan. Okey, siapa? Ni biasanya macam pernah dengar permulaan ayat tu, contohnya kalau kita nak hari raya esok kan, kita tengok TV dengan ini dimaklumkan esok hari Isnin yang bertarikhkan 12 Rabiul Awal merupakan hari perayaan. Macam lah. Tapi cikgu siap tahulah adalah dengan ini ke ataupun dengan ini yang betul. Cikgu pun tak tahu. Kamu tembak aje. Dengan ini dimaklumkan bahawa kelas tambahan hari esok telah dibatalkan. Tapi tajuk kita hari adalah kata pemberi. Mesti ada kata pemberi. Macam A je. Kan? Ajar kata pemberi tapi saya dah kata pemberi. Jap, dia nak yang salah lah. Dia nak yang salah. Tidak yang salah. Pilih yang salah, jangan pilih yang betul. Okey, dalam kiraan 5, 4, 3, 2. Habis. Itulah kuis kita pada hari ini. Kata pemberi. Cikgu harap kamu boleh biasakan diri dengan. Jawapannya B yang salah. B yang salah. Yang betul tu yang atas tu. Adalah dengan ini. Okay. Oh betul cikgu. B salah. Betul. Betul. Tapi soalannya mau kita pilih yang salah. Masya Allah ya, Masya Allah. Okey, kira pengumuman markah. Nombor 1 diduduki oleh Maggie Kari 90 markah, Tania. Nombor 2 pula Akram 80 markah. Nombor 2 ada 3 orang. Nombor 2 ada Akram, ada Hai, ada Raihan 80 markah. Nombor 3 ada 2 orang, Imagine Winning dan juga Mursyitah. Nombor 4 diikuti oleh ada beberapa ramai ada 5 orang. Nombor 4 ni Kisha, Aufa, Aisyah, Nur Syahrini, Imagine Losing 60 markah. Dan juga nombor 5 Nur Nuha Auni, Ryan, Rizkin, diikuti Tasha, Iris. Naufal je problem sikit. Asyik disconnect sekejap. Semua lulus. Semua dapat passing marks. Tahniah semua. Okey, sekarang dah habis tata bahasa. Kalau ikutkan, cikgu nak kamu keluarkan buku, apa panggil? Buku warna merah tu kalau ada. Tapi siapa yang ada dekat dalam kereta sekarang dan sebagainya, tak apa. Saya nak ambil buku warna merah tu. Ambil buku aktiviti warna merah tu. Kita buat latihan yang senang-senang saja. Kejap, cikgu cari. Apa nak main kuis? Ni yang cikgu 1 juta cikgu. Main kuis 1 juta cikgu. Dia janji dedik nak. 1 juta tu banyak sangat 1 juta tu. Yang ni macam best je muka surat 21 ni. 100 cikgu. Okey, jom. Cikgu akan ambil gambar ni, kita tengok sama-sama, okey? Siapa yang dah pun buku aktiviti warna merah tu ataupun warna oranye pada tangan dia, sila ke buka muka surat 21, okey? 21. Okey, jap. Cikgu tengah send ke komputer. Cikgu sedang send ke komputer. Cikgu sedang hantarkan ke komputer. Buku ya Rehan. Muka surat 21.
21. Turn to page 21. Aduh, speaking pula cikgu ni kan. Bahasa Melayu cakap bahasa Melayu lah cikgu. Okey, cantik. Cikgu sedang sendkan gambar ini kepada email. Pustak Stylo, subjek, compose email. Buka surat 21, okey? 21 hari bulan Januari. Birthday cikgu. Next year. Okey. Bapa cikgu. 21. Kalau siapa yang tak ada buku, jangan risau. Nanti kamu balik rumah bila dah sampai rumah ke. Nanti kamu buatlah. Selepas itu, cikgu nak buka email cikgu. Susah sikit kata pemberi tadi. Susah sikit. Cikgu kata cikgu buka kuisnya cikgu 100. Lalu cikgu kami dengan cikgu kata Dia dah ambil pada awak. Buat 100 ke soalan kuis. Oi, mak ai, sakit kamu nak jawab semua. Letih sampai ke esok lusa pun tak siap. Okey, cikgu dah ada gambarnya kat situ. Cikgu tarik masuk ke sinilah Itu dia. Siapa yang tak ada buku boleh tengok gambar ni. Okey. Muka surat 21 Muka surat 21 ada tempat kosong. Tapi dia punya jawapannya berada di bawah tu. Kalau kamu tengok. Okey, kami buka buku hijau. Okey. Ada sik buku ya Akram? Buku. Ya, kami ada buku ada. Buku merah jambu. 21 cikgu. Oh. Dapat cikgu. Siapa boleh tunjuk dengan Akram contoh buku warna merah ya? Saya tunjuk sikit. Ya. Nampak sih yang Naufal pegang tu, yang Aisyah pegang warna merah. Ada kan semua kan? Keluarkan buku tersebut. Okey, cantik. Okey, kalau semua dah ada, kalau tak ada jangan risau. Fokus pada skrin cikgu. Kita jawab sama-sama, okey? Okey. Sama-sama. Okey, yang pertama, cuba tengok gambar ini dahulu. Di hadapan kita ni ada gambar MyCard. Sebenarnya MyCard untuk MyCard ni warna biru sebenarnya, MyCard Malaysia. Tapi untuk kanak-kanak ianya berwarna pink, merah jambu. Ni untuk orang dewasa, warna biru. Dia akan tulislah. Contohnya nama kakak ni Sabrina binti Johnson. MyCard dan juga MyCard warna merah jambu. Ni. Kamu ada kot. Di sini kad ni lah kita gunakan untuk maklumat kamu. Ada anak kat rumah kan. Ada nama, ada address iaitu alamat rumah dan juga informasi kamu lah, Melayu, Islam, lelaki ke perempuan dan sebagainya. Okey. Jadi kad yang berada di sini warna pink. Darwish nama tu. Cikgu ambil gambar ni sebagai contoh. Okey. Untuk contohnya warna pink, okey? Warna apa cikgu? 21 Ryan. 21. Yes, 21. Kami saya ada buku je. Saya dah buku, Sekpa. Fokus pada skrin pun, Sekpa. Macam ni orang saya ada buku. Cikgu nantilah cari cara. Okey. Jadi, kad ini, MyKid ni selalunya digunakan untuk baby ataupun kanak-kanak. Waktu kamu baby, kamu dilahirkan di hospital. Dia akan... Yang tengah tunjuk something tu. Okey. Kalau kamu tengok di sini, dia tulis negara. N-I, Malaysia. G-A-G-A, R-E-R-A, negara. G-A-R-A. Okey. Jadi, kalau kamu tengok arrow ni, dia punya panah ni, anak panah dia ni, dia menunjuk kepada Malaysia. Tulis sini. M-A-L-A-Y, Malaysia.
Ni nama negara kita. Okey. Clear? Okey, yang kedua alamat. Alamat ni address ataupun orang panggil lokasi rumah kamu. Biasanya dia ada tulis Pahang ni. Kalau kita Sarawak contohnya. Kalau kita contohnya di sini Sarawak, Kuching. Kuching. Nombor rumah kamu, kalau rumah kamu nombornya 97, 97 lah. Macam mana kamu nak tahu nama rumah? Biasanya berada di hadapan rumah ataupun kamu tengok tong sampah kamu. Siapa kat rumah dia ada tong sampah warna hijau tu Tong sampah hijau. Saya. Pernah tak tolong mak kamu buang sampah dalam tong ni? Ni tak? Nampak? Kami selalu dulu. Jadi biasanya ada nombor rumah kamu kat sini. 97 ke, 86 ke, 02. Okey. Tong sampah. Macam bukan cikgu. Apa tadi ada orang sebut something ke? Merah jambu, apa merah jambu? Pink. Merah jambu depan. Pink ni bahasa Inggeris. Jadi saja je tulis. Merah jambu ni lah macam warna yang atas ni. Okey, yang seterusnya jantina. Apakah maksud jantina? Jantina ni maksudnya lelaki atau perempuan? Lelaki contohnya. Lelaki. Sebab nama dia Muhammad, takkanlah nama Muhammad perempuan pula kan. Okey, yang terakhir ini adalah chip. Chip ni apa? Biasanya ada pada kad bank. Kalau kamu masuk apa teh? Tab ya. Saya tulis ya. Tab. Chip. Biasanya dia akan barang elektronik dia akan gunakan chip ni untuk dapatkan data lah. Dan akhir sekali nama, kalau di sini ditulis nama baby, nama bayi. Inilah my kid. Inilah my kid. Okey, kita sudah kesuntuk Allahu Akbar. Kesuntukan masa. Okey, jadi jom kita isi tempat kosong sama-sama. Lengkapkan dan deklamasikan saja. Aku my kid. Warnaku, apa warnanya, Cik? Siapa ingat? Merah jambu. Oh, itu dia. Ada bawah ya, merah jambu. Kamu salin saja merah jambu ni. Macam tu. Merah jambu, re-a-he-rah, m-i-m-r-a-h-rah, jambu, j-e-m-jam, b-u-bu. Ataupun j-e-m jam, b-u-bu. Okey. Seterusnya, lahirnya aku bersama bayi baharuku. Lahirnya aku ya kat ya yang berkelakar. Contohlah. Pejabat pendaftaran keluarkan aku. Siapa yang keluarkannya? Pejabat pendaftaran, JPN, kalau kamu tahu lah. Pada dadaku terpapar nama. Nama apa? Kejap. Nama apa? Oh, nama baby. Betul tak? Betul sih? Nama bayi lah. Okey, kita tulis nama bayi. Pada dadaku terpapar nama bayi. Macam ni je bayi, B eba, Y I Y bayi, B eba Y I Y. Okey? Okey, seterusnya tempat kosong, tempat tinggal. Terpapar nama bayi. Dan yang bawah tu terpapar nama bayi, tempat tinggal, alamat lah, alamat. Tempat tinggal ni rumah lah kan. Alamat tempat tinggal di bawahnya. mat, alamat. mat. Okey, seterusnya tempat kosong di sini.
Laki atau perempuan? Lelaki atau perempuan? Okey, apa ni? Kalau laki perempuan, tempat tinggal tu tulis alamat. Jantina ke? Kita akan guna jantina. Aku tu pakai jantina ke dia? Oh, jantina lelaki atau perempuan? J-A-N T-I-T-N-A jantina. J-A-N T-I-N-T-N-A. Okey. Seterusnya, aku punyai tempat kosong berwarna emas. Ha, kalau kamu tengok chip my kit tu. My. Chip tu warna apa? Ni yang emas. Aku punyai tempat kosong berwarna emas. Apa yang warna emas, Tek? Ha, sitok warna emas ha. Kalau kita ambil, ada tak warna emas? Rasanya tak ada. Ha, inilah warna emas bukan macam warna emas. Ha, warna emas chip ni. Warna emas. Jadi kamu tulis itu. Aku punyai chip berwarna emas. C-I-P. Chip. Ha, tulis. Okay. Aku mempunyai chip berwarna emas. Kita sambung lagi. Pilih warna purple lah. Asyik merah je sakit mata. Itulah langkah keselamatanku. Pada badanku juga dicatat nama tempat kosong apa? Malaysia? Tengok bawah. Negara Malaysia. Okey, jom salin negara di tempat kosong. N-ina G-ega R-era negara. Ne-ena G-ara Re-ara. Okey. Dicatat nama negara Malaysia. Dan air sekali bawah tu. Rasanya nak ayat terakhir. Ada lagi kosong di bawah. Nombor daftar kelahiran di tepi negeri lahir dan agama jelas sekali. Okey, yang terakhir, tempat yang terakhir. Sajak ini sajak bebas kerana dipersembahkan tanpa. Tok kita dah guna nak buang. Tok kita dah guna. Jawapan dia tak ada kat sini. Jawapan dia tak ada kat bawah pun. Tanpa apa Sajak bebas. Cikgu pun tak tahulah. Cikgu ni kurang sikit. Rasanya dia sajak kan biasanya dia sajak bebas sajak bebas dipersembahkan tanpa. Okey, sajak tidak terikat pada jumlah baris. Apa cikgu? Cikgu cari sekejap Cikgu pun tak sure lah. Cikgu tak pasti Tanpa. Masa kita dah habis sebenarnya. Tinggal 3 minit. Jadi kepada siapa yang dah siap tadi, tahniah. Siap cikgu baca. Cikgu tak apa. Cikgu dah ni. Cikgu tengah ya tu. Yalah, tu cari juga tu. Tanpa apa. Sajak merupakan puisi Melayu moden yang terikat pada baris baris, jumlah perkataan, rima dan sebagainya. Sifat bebas dimiliki oleh sajak ini bermaksud keupayaan dan kesediaan sajak dalam menerima bentuk-bentuk yang terdapat dari maupun kemunculan bentuk baru. Kena. Ada 2 lagi. Aduh, susahlah. Enjar Berryman Lompang. Cikgu tak jumpa lah jawapan dia. Alamak. Okeylah, kita tulis itu. Kita tulis sajak ini bebas kerana dipersembahkan tanpa ritma ataupun tanpa. Sekejap. Ritma je lah cikgu. Ritma kah? Cubalah. Okey, ini terakhir yang cikgu cuba.
Maksud sajak bebas. Okey, tengok dia tulis kat sini. Bentuk ini mempunyai ciri-ciri sendiri yang boleh diperhatikan dan dibuat perbandingan. Sajak-sajak yang ditemui mutai ini umumnya bentuk bebas. Tapi tanpa apa Cikgu tak jumpa. Nantilah cikgu bagi tahu next week. Minggu hadapan. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Terima kasih. Masa pun dah habis. Bye-bye semua. Okey, jumpa lagi semua. Minta maaf yang terakhir tu cikgu tak dapat jumpa jawapan dia. Kalau bagi tahu jawapan sekali salah pula kan. Cuba tanya mak ayah kamu. Sajak bebas tu tanpa apa? Rasanya tanpa rima akhir kot. Bye-bye. Okay, jumpa lagi Alfa. Sama-sama.